Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Arya binti Sura, nomor matriks BA 19161070. Saya akan mengulaskan tentang ulasan artikel History of the Labour Movement in Malaysia yang ditulis oleh Charles Hector. Sebelum itu, saya akan memberikan pengetahuan tentang Kesatuan Sekerja. Kesatuan Sekerja telah ditubuhkan sejak sebelum kemerdekaan lagi dan merupakan persatuan pekerja yang bekerjasama untuk memperbaiki keadaan di tempat kerja dari segi ekonomi, sosial dan hak asasi manusia. Kesatuan Sekerja dianggap sebagai elemen yang penting untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pekerja di tempat kerja. Kesatuan Sekerja juga dapat didefinisikan melalui Akta Kesatuan Sekerja 1959, iaitu apa-apa pertubuhan atau gabungan pekerja dan majikan yang bekerja di Malaysia. Objektif penubuhan Kesatuan Sekerja adalah untuk melindungi ahlinya, mengawal selia perhubungan antara pekerja dan majikan, mewakili pekerja dalam pertikaian perusahaan dengan majikan, mengenai hal-hal disiplin dan lain-lain lagi. Berdasarkan jurnal ini, terdapat perkembangan Kesatuan Sekerja dan kesannya terhadap corak perhubungan industri di Tanah Melayu pada tahun 1934 sehingga 1941. Assalamualaikum, nama saya Nurul Azira binti Muhammad Razi. Saya ingin membentangkan tentang beberapa perkara yang telah disebut oleh Charles Hector dalam jurnal yang bertajuk History of the Labour Movement in Malaysia. Antara perkara yang telah disebut oleh Charles Hector ialah mengenai penglibatan gerakan buruh dalam perjuangan kemerdekaan. Kini, kenyataan bahwa gerakan Kesatuan Sekerja di Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosio-budaya Malaysia telah dilupakan oleh banyak pihak. Oleh itu, masa depan gerakan buruh di Malaysia kini bergantung kepada pekerja atau Kesatuan Sekerja yang lebih memahami dan menghargai sejarah pergerakan buruh di Malaysia. Seterusnya ialah asal-usul kesatuan, yaitu perlindungan dan promosi hak. Sebagai seorang pekerja, mereka perlu dan harus selalu sadar bahawa hanya mereka yang akan dapat berjuang dan mendapatkan hak serta keadilan yang lebih baik di tempat kerja mereka. Selain itu, di Malaysia, wujudnya kemunculan perjuangan pekerja yang akan berlaku di kawasan Ladang Getah dan Lombong Biji Timah, di mana buruh-buruh yang berada di kawasan tersebut terdiri daripada pekerja yang berasal dari India dan Cina. Manakala pekerja Melayu pula lebih memilih untuk bekerja sendiri seperti di sektor pertanian, perikanan, perniagaan kecil, dan perkhidmatan awam. Oleh itu, majoriti orang-orang yang bekerja di sektor perkhidmatan awam adalah orang Melayu. Akhir sekali, Kesatuan Pekerja AM. Ujar Charles Hector dalam artikel ini menyatakan bahawa asal buruh terancang dalam bentuk Kesatuan Sekerja di Malaysia bermula pada 1920-an. Dulu, pekerja-pekerja kebanyakannya berasal dari Cina dan India berada dalam sektor swasta, manakala Melayu pula lebih kepada sektor perkhidmatan awam yang membentuk apa yang dikenali sebagai Kesatuan AM. Oleh hal yang demikian, Kesatuan Buruh AM dan banyak kesatuan juga telah mula bergabung sebagai gabungan dan persekutuan di mana akhirnya menjadi Kesatuan Sekerja AM, PAN Malayan, PMGLU, dan GLU Singapura. Kesan terhadap corak perhubungan industri.
Dalam siri 3 bahagian, Charles Hector melihat sejarah perjuangan pekerja yang merangkumi perjuangan untuk kemerdekaan, penindasan British dan gerakan melemahkan pasca kemerdekaan. Di Malaysia, kesatuan sekerja nampaknya semakin lemah dan jumlah kesatuan dan anggota kesatuan bukan saja mengalami kemerosotan tetapi juga semakin berkurangan. Hal ini dapat mempengaruhi corak perhubungan industri pada masa itu. Kesatuan sekerja dikendalikan oleh undang-undang yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggeris dan diteruskan oleh kerajaan selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Undang-undang Kesatuan Sekerja dan Pekerja Malaysia jauh lebih rendah daripada standard antarabangsa minimum. Apalagi ketika Malaysia ingin menjadi sebahagian daripada perjanjian perkongsian Trans-Pasifik. Salah satu prasyarat adalah bahawa Malaysia harus membuat perpindahan yang signifikan terhadap undang-undang buruh. Apabila terdapat pelanggaran hak pekerja atau kesatuan sekerja, pekerja syarikat-syarikat di Malaysia tidak memilih untuk berjuang melalui piket, mogok atau kempen menentang majikan, tetapi memilih untuk membuat aduan kepada institusi pemerintah yang berkaitan, menyebabkan tindakan pengadilan yang mungkin juga melalui proses rayuan yang berlangsung bertahun-tahun. Pada tahun 1934 hingga 1940, Tanah Melayu melalui fasa militan yang ekstrem dan semua di ketika itu bergelut dengan kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi telah menyebabkan banyak buruh yang mogok dan melakukan keganasan serta pengaruh Pakatan Komunis Malaya. Mogok besar-besaran telah diadakan di seluruh Malaya untuk sehari bagi menentang perlembagaan Malayan Union yang disertai oleh pekerja lombong, ladang, pelabuhan, pengangkutan dan lain-lain hampir melumpuhkan ekonomi negara. Mogok tersebut mencerminkan betapa pentingnya kelas pekerja sebagai tulang belakang ekonomi negara. Kesan daripada kegiatan tersebut termasuklah pembakaran harta benda dan keganasan yang dilakukan oleh PKM menyebabkan pihak pemerintah telah menguatkuasakan pelbagai jenis kawalan bagi mengelakkan golongan pekerja untuk menentang pihak kerajaan dan menyokong PKM. Setelah itu, wujudnya kesatuan yang bersifat moderat, iaitu cenderung untuk bekerjasama dengan pihak majikan. Secara kesimpulannya, jelaslah bahawa Tanah Melayu mempunyai gerakan kesatuan sekerja yang aktif yang sebenarnya memperolehi pengalaman. Kesatuan sekerja telah mendapat tempat dalam industri dan pekerjaan yang paling penting dan dipahami bahawa angka keahlian telah meningkat sejak pengembalian rasmi yang akhir diterbitkan. Tidak ada kesatuan sekerja di Malaya dalam istilah barat. Penegasan ini gagal menyedari persamaan yang mendasari kesatuan sekerja di semua negara walaupun terdapat kepelbagaian nasional dan juga tidak menyedari peningkatan buruh terancang yang luar biasa di Tanah Melayu sebelum perang. Kolonialisme British di Malaya telah memperlihatkan antara lain pembentukan ladang secara besar-besaran serta penginputan buruh dari selatan India untuk mendapatkan keuntungan yang mutlak. Pemilik modal dagangan telah menyekat mobiliti buruh ladang pada tahun 1930-an dan 1940-an mencetuskan konflik kelas antara buruh dan pemodal. Isytiharan Perintah Darurat pada tahun 1948 telah melemahkan semangat dan kekuatan buruh ladang yang terlibat dalam pergerakan berhaluan kiri yang diketuai oleh Parti Komunis Malaya. Akibat daripada pengisytiharan Perintah Darurat serta pelaksanaan dasar kolonial telah mewujudkan kesatuan-kesatuan sekerja yang patuh dan berhaluan sederhana. Pergerakan buruh ladang tidak dapat memainkan peranan yang positif untuk membela nasib buruh. Kini buruh ladang
yang agak konservatif dan tradisional yang lebih mementingkan soal perdamaian daripada memperjuangkan nasib dan masa depan buruh. Sekian, terima kasih.